Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Di mana biasa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi pada pagi ini. Hari ini 15. Hari Ahad day ya. Ya, Amato. Lama tak nampak Amato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, ya sayang. Hai. Cucu tak cukup atuk. Sembang-sembang pagi bersama dengan atuk. Kau update day hari ini. Hari ini ceria. Amato, apa khabar Amato? Amato sehat? Amato, ya. Rakan-rakan kita, Ena, apa khabar Ena? Terima kasih jenguk atuk. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Wah, dah makan belum? Dah makan belum? Di mana biasa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari, setiap pagi. Pagi, awal-awal pagi. Atuk sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Atuk sehat. Salam Tok Wan, ya. Wan. Salam Wan. Salam Tok. Alhamdulillah Tok sehat sentiasa. Power. Atuk sehat. Power sama. Ya. Man. Ni, tak ada ni. Tak setelah lama sikit. Kena setting. Okey. Iya. Okey, tajuk kita hari ini. Kita masih sambung lagi yang semalam. Wa atiullah wa atiur rasul. Ulil amri minkum. Salam Tok. Ya, Wan. Salam Tok sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya sayang. Cucu. Cucu tak cukup atuk. Cucu. Taat kepada Allah Taala. Kita sambung lagi ya Saman. Ada mana pula ni Tok? Comel belakang. Sekarang berada di Negeri Sembilan. Nilai. Datang nilai ziarah cucu. Rindu kepada cucu. Lama tak nampak cucu kan? Datang nilai ziarah cucu. Ziarah cucu. Jadi tajuk kita hari ini kita sambung lagi mengenai taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpin. Tambah satu lagi, taat kepada pemimpin. Itu yang menarik tu. Taat kepada pemimpin. Siapa pemimpin? Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul. Wa atiur rasul wa uli amri minkum. Amri minkum. Itu sedap seronok tu. Walul ahli amri pemimpin. Siapa pemimpin tu? Menarik hari ni. Hai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Wa atiullah wa atiur rasul. Itu penting. Itu penting. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Dia sama dua ni, sama. Apabila sesiapa yang mentaati Rasulullah, berarti automatik dia mentaati Allah. Siapa yang mentaati Allah, berarti automatik dia mentaati Rasulullah. Dia sama. Tak ada beza di antara Rasulullah mentaati Rasulullah dan mentaati Rasul. Sama dia. Daripada kalamullah, daripada Al-Quran. Semua daripada Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa ayat ini bermula dengan ya ayyuhallazina amanu? Dia tidak kata ya ayyuhan nas. Dia tidak kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tidak. Maknanya ya ayyuhallazina amanu ini ada seruan, perintah kepada orang yang beriman. Bukan kepada orang yang tidak beriman. Kalau perintah tu umum, termasuk orang Islam dan bukan Islam, ayat itu berbunyi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maka termasuk yang kafir. Kafir. Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu, arahan itu untuk orang Islam saja. Orang bukan Islam tak payah. Ya kamu.
Assalam Tok dan sahabat duha, cerah dari ferry Singapura Road. Tempat Atuk hujan ke? Tak hujan, panas. Panas. Atuk berada di veranda. Seronok ni. Jangan lupa subscribe YouTube Atuk, Haji Man Atuk TV. Oh, sekarang dah ada TV. Di situ Atuk cuba uploadkan aktiviti-aktiviti Atuk sikit-sikit lah. Untuk kongsi. Lebih ramai subscribe. Terima kasih. Bagi rakan-rakan yang mengikuti program Quote of the Day bersama dengan Atuk, tolong follow Atuk di TikTok juga. Ramai yang tak follow, peminat-peminat kita. Mungkin terlupa. Syukur, Alhamdulillah. Syukur. Dah like 1.1k. Dah like 1.1k. Amato. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sebelum kita terlupa, sebelum kita teruskan bual bicara kita, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Amato. Dan kita niat sedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat sedekah kepada keluarga baginda, sahabat, sahabat, kepada rakan-rakan, kepada kedua ibu bapa, kita, pada isteri, suami, anak-anak, menantu, semua masuk, cucu-cucu, keluarga, sahabat, jiran, semua kita niat bagi pahala. Dan rakan-rakan Quote of the Day, rakan-rakan Quote of the Day bersama dengan Atuk, semoga pahala ini juga disampaikan oleh Allah kepada mereka, sahabat-sahabat kita yang kita sayangi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin. Ya kasih Mira. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi jengak Tok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudi jengak Tok. Kita teruskan sama seperti biasa. Tak jadi pula. Boleh. Terima kasih kerana sudi berjaga Tok. Ikut. Okey, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Surya Tok. Tajuk kita hari ini kita sambung lagi yang semalam, iaitu taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Jadi sebelum bab ini kita bincang mengenai taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu tak ada masalah. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti taat kepada Rasul. Tapi apabila datang kepada ulil amri, maka dia ada penjelasan sedikit. Apabila bertentangan pendapat dengan pemimpin, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Rasul. Doakan anak saudara batu lepas bersalin. Anak saudara baru lepas bersalin. Amin. Wow, anaknya tidak sihat dan ditidurkan, doa dia cepat, amin, insyaAllah. Semoga Allah sembuhkan anak saudara, insyaAllah. InsyaAllah, anak syurga tu, anak syurga yang baru lahir, anak syurga. Anak syurga, anak syurga, itu yang penting. Anak syurga. Jadi dalam perintah mentaati Allah dan Rasul dan al-uri minkum ni, al-umri, iaitu perintah Allah, yakni apa yang dikatakan mentaati Allah dan Rasul. Ya Naliza. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Moga kita semua dilimpahi rezeki, amin. Moga kita diberikan kesihatan, amin. Apa yang diperintah? Ayat ni ayat perintah. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Ini ayat perintah. Kalau ya ayyuhan nas, kepada semua manusia. Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu, kepada semua orang yang beriman saja. Tak beriman tak payah. Tak payah. Berarti ayat ini ayat Makiyah. Ayat Madinah. Ayat di Madinah. Yakni menjalankan perintahnya, apa yang dikatakan taat kepada Allah, iaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amal makruf, nahi mungkar. Itu yang dikatakan wa atiullah wa atiur rasul. Wa atiullah wa atiur rasul, itulah yang dikatakannya. Dan perintah yang kedua ialah perintah mentaati Rasulullah. Apabila perintah Allah iaitu perintah amal makruf nahi mungkar.
Tapi perintah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib ditaati. Kerana itu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama dengan mentaati zat yang mengutuskannya. Ini jelas. Ini jelas bahawa apabila kita mentaati Allah bererti mentaati Rasul, dan apabila mentaati Rasul bererti mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salam rumah. Ya Nala, semalam rumah saya macam raya. 3 buah kereta datang rumah tu. Allahu Akbar, rezeki melimpah luas. Salam Al-Da'i Haji Mat, semoga diberkati Allah. Ya Allah, amin. Tok Lik Kota Raja. Tok Lik. Tok Lik Kota Raja. Terima kasih kerana sudi menjenguk Atuk. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Itulah dia. Sembang-sembang pagi hari ni. Tajuk kita ialah wa'atiullah wa'atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Siapa itu ulil amri? Nanti kita bincangkan. Nanti kita sentuh mengenai ulil amri. Siapakah ulil amri? Jadi dalam ayat perintah ini, satu taat kepada Allah, satu taat kepada Rasul. Apa makna taat kepada Allah? Taat kepada Allah ni maknanya ikut apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang. Taat kepada Rasul, mengamal-amalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga ialah kita sentuh mengenai ulil amri. Siapa ulil amri ni? Ini yang kita nak bincang. Ulil amri, iaitu ulil amri ini ialah mengikut Ibnu Jabir bin Abdullah, iaitu termasuklah beberapa mereka menyatakan uli amri adalah ahli fiqh dan ahli ilmu, bukan pemimpin sahaja. Maksud dia di situ, uli amri ini ialah termasuk bukan pemimpin, tapi ramai orang uli amri ini pemimpin negara lah, apalah. Tapi kalau mengikut tafsir daripada Jabir bin Abdullah ini, uli amri itu ialah alim ulama. Alim ulama juga uli amri. Kena ambil kira pendapat. Ya, Ina Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Inar. Apa khabar? Apa khabar? Tok Lik Kota Raja, terima kasih. Terima kasih bersama dengan tu. Jadi 3 yang dikatakan taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada uli amri. Uli amri itu bukan saja pemerintah, tetapi juga ialah alim-alim ulama. Kita kena patuh. Jadi nas lain yang menguatkan hujah, iaitu tentang taat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul. Wajib bagi setiap lelaki Muslim untuk mendengar dan taat, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajipan mendengar maupun mentaatinya. Itu daripada hadis yang diwariat oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari kuat Al-Bukhari. Maknanya kita mesti ikut perintah selagi perintahnya itu tidak terikat dengan tidak melanggar dengan perintah syariah. Tidak bermaksiat. Itu contoh. Kau update hari ini sembang-sembang pagi. Ya, Amin. Amin pelet murah. Ya, lama tak nampak Amin. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Penang hadir. Amin pelet murah. Penang hadir. Ya, Penang hadir. Bila lah nak sampai Penang ni? Wa'atiullah wa'atiur rasul. Alil umri minkum. Itu 3. Kita dah jelaskan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Pemimpin itu mengikut tafsir Al-Jabir. Termasuklah juga tidak sahaja pemimpin negara, tetapi juga termasuk pemimpin ulama. Ada hadis lain lagi tentang apa yang dikatakan taat itu. Taat itu apa yang dikatakan? Ya tu Abah. Pinai hadir nasi kandar. Terima kasih. Hadis daripada Ubadah. Hadis ini menjelaskan bahawa kami membaiat. Ya, Amin Pala. Sekarang bekerja di bumi Gerik, Perak. Wow, sampai di Gerik dah. Nak masuk jeli dah tu. Bekerja di Gerik, Amin. Oh, seronok di Gerik. Di Gerik seronok, Pekan Gerik. Kami memberi baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berjanji untuk mendengar dan mentaati perintah baginda. Itu baiat. Itu yang dikatakan baiat. Amin Palak murah. Assalamualaikum. Salam. Dan kami bersemangat maupun tidak kami sukai, dan kami dilarang untuk memberontak dan pemimpin yang sah. Dilarang memberontak atas pemimpin yang sah. Itulah dikatakan ulil amri. Uli amri.
Taat dalam Islam. Apa itu yang dikatakan taat dalam Islam? Taat. Iaitu taat memiliki artinya ialah taat ini ialah tunduk, sujud. Sujud kepada Allah, sujud kepada Rasulullah dan taat kepada pemerintah. Tidak berlaku curang. Tidak berlaku curang. Dan setia. Setia. Aturan adalah tindakan atau perubatan yang harus dijalankan. Jadi taat kepada peraturan ini ialah berarti taat kepada perkara-perkara yang harus kita jalankan. Taat pada peraturan. Taat aturan adalah sikap tunduk dan tidak atau perubatan yang telah dibuat baik oleh Allah SWT, oleh Nabi, pemimpin atau orang lain termasuk ulama. Termasuk ulama. Iblis dinyahkan daripada syurga kerana tidak tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Tidak memperakui Nabi Adam alaihissalam. Maka iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dulu sehingga hari kiamat. Iblis, ketua iblis dan syaitan-syaitan, anak-anaknya, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia tidak taat, dia tidak mahu taat kepada Adam alaihissalam. Apa yang dikatakan taat dalam Islam ini ialah aturan yang paling tinggi adalah yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu terdapat dalam Al-Quran. Itulah aturan yang tak boleh diungkir. Sebab Al-Quran ini kalamullah. Al-Quran ini kata-kata Allah. Al-Quran ini perintah Allah yang 100% mesti betul, mesti diikuti dan mesti dipatuhi. Itulah Al-Quran. Sebab itu siapa yang melihat Al-Quran dapat pahala. Siapa yang membaca Al-Quran dapat pahala. Siapa yang menghafal Al-Quran dapat pahala. Siapa yang mengamalkan dapat pahala. Amal pelat. Terima kasih. Amin. Suka pengajaran ilmu, lebih jadi pendengar aja, pengajar dan berilmu. Boleh. Apabila kita mendengar dapat pahala. Amin. Apabila kita menjelaskan kepada orang lain dapat pahala. Apabila kita beramal dengan ilmu kita dapat pahala. Pahala sama. Pahala sama. Jadi taat kepada Islam ialah taat kepada Al-Quran dan hadis. Itu taat kepada Islam. Seperti juga akidah Islam, taat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan Allah yang disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu mesti dipegang kuat-kuat. Tak pegang tak boleh. Kenali sifat iblis. Betul lah sekali, amin. Betul, benar sekali. Benar sekali. Taat kepada pemerintah selagi taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Betul ke tu? Benar kau tak? Benar. Dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Boleh perintah. Taat kepada pemerintah ni mengikut ahli umri minkum. Ahli amri itu, ulil amri. Susah nak sebut ni. Ahli ulil amri itu bukan sahaja pemerintah. Kalau mengikut tafsir daripada Al-Jabar, dia juga termasuk ahli ulama, ahli fiqh. Itu juga ulil amri. Jadi kedua, taat kepada Allah iaitu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran. Kedua, taat kepada Rasul kerana mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Sama dari segi pembawaannya. Yang terakhir, taat kepada ulil amri. Jika ulil amri itu mencontohkan perbuatan yang baik. Kalau ulil amri itu tidak memberi contoh perbuatan yang baik, maka jangan patuh kepada dia. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Menarik tajuk kita hari ini. Pemimpin yang wajib ditaati. Pemimpin yang wajib ditaati. Itu yang kita perlu tekankan. Kriteria pemimpin yang wajib. Siapakah orang-orang yang pemimpin yang wajib ditaati? Iaitu orang yang menerapkan syariah Islamiah. Menerapkan menjalan, bukan ada judi, bukan ada maksiat-maksiat, bukan ada juara, bukan. Itu pemerintah yang tak taat kepada Allah. Tak taat kepada Allah. Taat kepada pemerintah. Betul sekali. Iman dengan imam. Apa bezanya? Iman ni kita iman. Imam tu imam masjid. Itu beza. Tu imam masjid. Dia panggil tu imam. Iman N. Mim. Imam, iman. Beza kip kau.
Kita beriman atau tidak. Kalau di masjid kita berjemaah ataupun tidak. Sebagai seorang pemimpin Muslim, kita harus bisa menerapkan syariat Islam sebagaimana yang diterapkan oleh khalifah saat zaman pemerintahan Nabi Muhammad. Itulah yang kita kena ikut. Sema-sema pagi bersama dengan Atuk hari ini. Sema-sema pagi bersama dengan Atuk every day. Kita sema-sema pagi hari ini bersama dengan Atuk. Suasana cukup baik sekali. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Rasulullah. Kriteria pemimpin yang wajib ditaati. Macam mana pemimpin yang wajib ditaati? Pertama, dalam yang kita harus fikir dari segi Islam, konteks demokrasi ini tak boleh pakai sangat. Sebab demokrasi ini dia pilih majoriti. Dalam Islam tidak pilih majoriti. Dalam Islam pilih yang benar. Kumpulan yang mengikut Al-Quran dan hadis itu kumpulan yang betul. Sama ada tak ramai pun tak kisah. Tapi majoriti ni tak boleh. Kalau majoriti tak nak Islam, maka majoriti tolak Islam. Dari segi hukum bukan macam tu. Sebab tu demokrasi tak boleh pakai. Demokrasi tak boleh pakai. Jika pemimpin Muslim menerapkan Islam, demokrasi, maka keadilan bagi manusia, khususnya untuk manusia, tidak akan wujud. Kerana demokrasi hanya akan memunculkan masalah baru. Jika salah satu pihak tidak senang dengan keputusan yang diambil, syarat pemilihan suara terbanyak. Jadi dalam demokrasi suara minoriti tidak dipakai. Sedangkan kalau suara minoriti itu adalah mematuhi Al-Quran dan Sunnah, wajib dipakai. Tapi kerana orang kafir, dia menggunakan suara demokrasi, dia sudah memesongkan pemerintahan sebenarnya. Daripada rujuk kepada Al-Quran dan hadis, dia rujuk kepada suara majoriti. Karenanya itu lebih adil. Tak adil. Sebab demokrasi tak pernah adil. Tak pernah adil demokrasi. Kalau suara majoriti, ramai yang nak minum arak. Pemerintah pun buat minum arak. Sedangkan dalam Islam haram arak. Tapi majoriti kata arak boleh diminumkan, kerana itu kehendak suara majoriti, maka haramlah, tunggulah hancur negara itu. Itu contoh. Demokrasi tak boleh pakai. Dalam Islam tak boleh pakai demokrasi. Nama Islam yang boleh pakai ialah Al-Quran dan Sunnah. Itu dalam Islam. Sebab dalam Islam haram tetap haram. Haram tetap haram. Itu dalam Islam. Itu yang kita perlu tekankan. Dalam Islam memang macam tu. Haram tetap haram. Kita harus patuh kepada amalan ini. Amalan ini. Dan itulah apa yang kita bincang hari ini, dan banyak lagi yang kita harus taati. Apabila taati kepada pemerintah, termasuk juga mentaati kepada peraturan kita kena taat. Seperti peraturan dalam nikah kahwin. Nikah kahwin. Isteri kena taat kepada suami. Kena taat. Sebab itulah Allah kata, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Maknanya tanggungjawab suami supaya diri dia dan keluarga dia dihindarkan daripada api neraka. Itu juga pemimpin. Amri, dalam dunia iblis tak ada pun manusia. Tapi dalam dunia manusia ada pula iblis. Ada pula iblis. Malai macam perangai itu ada. Iblis, iblis manusia. Jadi taat ini, tadi kita dah bincang mengenai taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Jadi taat kepada masyarakat, kita dalam keluarga, isteri taat kepada suami, sampai kepada tahap wajib ya. Isteri tak boleh keluar rumah tanpa kebenaran suami, itu wajib. Wajib. Isteri kena tutup aurat apabila diperintah oleh suami, itu wajib. Tak diperintah oleh suami pun kena tutup juga. Kalau tak diperintah oleh suami, isteri tetap tak tutup aurat, maka suami juga dapat dosa. Itu nak wajib. Begitu anak-anak tutup aurat, wajib. Anak-anak buat maksiat, dosa. Allahu Akbar. Itulah yang dia kata mentaati. Taati. Kena taat kepada suami, taat kepada isteri. Sebelum dia kahwin, dia akan taat kepada kedua ibu bapa. Tapi setelah dia kahwin, dia kena taat kepada suami, ibu bapa nombor 2. Ibu bapa nombor 2. Jangan main. Kalau suami kata kau jangan balik rumah mak kau, tak boleh balik. Tak boleh balik. Kena taat. Tapi suami, sebelum dia kahwin, dia kena taat kedua ibu bapa. Selepas kahwin, dia taat kedua ibu bapa juga. Itu suami. Dia tak perlu taat kepada isteri. Tak. Isteri tak perlu taat. Tetapi dengan isteri kena bagi hak untuk dia. Kena bagi hak isteri. Hak macam mana tu? Hak makan minum wajib diberi. Hak tempat tinggal wajib diberi.
hak pakaian wajib diberi. Rumah besar tu, itu option. Melancong luar negara tu, itu option. Nak beri boleh, tak beri pun tak apa. Lagi-lagi tu, kemewahan apa, gelang emas sampai ke siku, itu option. Kalau kau mampu. Tapi mampu tak mampu, makan kena beri 3 kali satu hari. Biarkan isteri kita gemuk. Gemuk. Mampu tak mampu kena bagi. Pakaian 2 helai setahun, 2 pasang setahun kena bagi. 2 pasang daripada tudung sampai ke kasut kena bagi. 2 helai. Sekarang bagi 1 helai 1 bulan. Ya, cakik pandang Allah. Bukan pandang makhluk. Jadi itu dalam keluarga. Begitu juga anak mesti taat kepada kedua ibu bapa. Ini besar ni. Bagi anak yang tak taat kepada ibu bapa, maka dia akan mendapat bencana di dunia lagi. Di akhirat lagilah kena. Lebih-lebih lagi yang berdurhaka kepada ibu bapa. Jadi itu juga taat. Taat kepada kedua bapa. Kena taat, patuh perintah. Siapa yang nak berkah, siapa nak senang di dunia, maka taat kedua ibu bapa. Allah kata sesiapa yang mentaati kedua ibu bapanya, insya-Allah Allah akan memudahkan rezekinya. Rezekinya. Siapa yang membuat redha daripada ibu bapa, maka Allah akan bagi redanya. Sebab itu redha ibu bapa ni penting. Itu baru dalam keluarga. Bagaimana dengan tempat kerja? Kena taat kepada bos. Taat. Kalau bos kata masuk pukul 9, balik pukul 5, kena masuk pukul 9. Tak boleh lah masuk pukul 10. Tak boleh. Tak boleh. Balik pukul 5. Tak boleh lah balik pukul 3. Tak boleh. Itu peraturan. Taat. Itu juga taat. Menjalankan tugas-tugas. Jangan duk main benda-benda tak tu pasal je. TikTok ke apa ke. Masa kerja tak boleh. Kalau tak boleh, kalau tak mengganggu tak apa. Tak apa. Dalam masyarakat begitu juga. Kita berjiran. Hak jiran kita kena beri. Jiran nak keselesaan. Pokok-pokok jangan masuk kawasan jiran. Bising jangan bising sampai kepada jiran. Lagi banyak benda. Parking kereta jangan buka, jangan depan. Itu semua adalah hak-hak jiran. Jadi hak dengan taat ni berkait rapat. Begitu juga kita dalam negara. Kalau kat traffic light merah dibuat oleh peraturan, dibuat oleh ulil amri. Merah itu mesti berhenti. Yang kau pandai-pandai merah kau jalan tu pasal apa? Itu peraturan. Tapi dunia ni sudah tahu. Apabila merah berhenti, kuning sedia berhenti, hijau jalan. Semua orang tahu. Berarti undang-undang dengan warna. Warna pun boleh menjadikan manusia itu selamat, tidak aksiden dan sebagainya. Tidak aksiden. Itu peraturan mengenai pemerintah. Pemerintah juga kita kena ikut. Selagi tidak bertentangan dengan syarak. Pemerintah yang buat judi apa semua tu, janganlah ikut. Jangan ikut. Okey, sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Sembang pagi, tajuk kita hari ini ialah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada alim ulama pemimpin. Alim ulama pemimpin. Perjalanan terakhir Masya, dunia tempat singgah sementara. Amin. Benar sekali. Benar sekali. Tapi di dunialah kita mengumpulkan segala banyak pahala-pahala untuk kita bekalkan di akhirat. Di dunialah kita mengumpulkan pahala-pahala. Berbagai pahala kita kumpulkan untuk bawa ke alam barzah. Dan alam barzah, dan kita bawa kepada mahsyar, sehinggalah kita mendapat syurga. Amin. Sebab itulah kita kena cari teman di alam barzah, bukan teman di dunia. Teman di dunia ni sementara. Amin. Kita kena cari teman. Siapa akan teman kita alam barzah? Isteri cantik? Tak teman. Kereta besar? Tak. Dia orang pakai kereta kita. Rumah besar? Tak. So siapa teman kita di alam barzah? Kita dah ada ke persiapannya? Kita dah ada ke persiapan teman alam barzah? Siapa tu? Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Hafal Al-Quran. Amal Al-Quran. Walaupun surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallah, maka dia akan menjadi teman kita di alam barzah. Itulah kawan kita. Itulah makhluk. Di alam barzah dia jadi makhluk. Tiba-tiba je dia datang. Hai si Polan, akulah Al-Ikhlas yang kau selalu hafalkan. 1000 kali satu hari. Aku datang jumpa kau. Aku akan melindungi kau daripada dipukul oleh malaikat. Yama Rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Allah Tuhan kami. Kita boleh jawab. Kita boleh jawab. Sebab apa? Sebab Qul Huwallah bersama dengan kita. Jadi siapa teman kita di alam barzah? Ialah Qul Huwallah. Apa lagi tu? Puasa bulan Ramadan. Puasa Isnin Khamis. Dia datang, ya si Polam, akulah puasa Isnin Khamis. Puasa bulan Ramadan yang aku buat. Tidak lama dah puasa Ramadan ni. Maka aku akan mencerahkan kuburmu seluas mata memandang.
Kita dah buat ke? Dah buat ke kawan-kawan di akhirat ni? Kawan-kawan dunia tak payah cari. Kau buat baik, semua datang berduyung macam semut dengan gula. Tapi di akhirat kita kena buat sendiri kawan kita. Apalagi tu kawan kita di alam barzah, sedekah. Walaupun 10 sen, 20 sen, sedekah. Sedekah ini boleh senang di dunia, sedang di akhirat. Sedekah ini boleh menjadi kawan kita yang baik di dunia. Ya, kan dunia yang baik. Dan kawan kita di alam barzah. Ya, kawan kita di alam barzah. Kawan kita di pada mahsyar. Sedekah ini adalah amalan yang terpuji walaupun tidak diwajibkan. Rasulullah walaupun ada sebentuk cincin, dia tetap bagi sedekah. Tetap bagi sedekah. Siapa kawan kita di alam barzah? Ini yang kita kena cari di dunia. Siapa kawan kita di mahsyar? Ini yang kita kena cari di dunia. Siapa kawan kita di syurga? Ini yang kita kena cari di dunia. Semua itu bermula di dunia. Kalau dah masuk kubur baru nak cari kawan, tak ada lah. Tak ada. Masuk kubur baru nak sedekah, masuk kubur baru nak solat, masuk kubur baru nak puasa, masuk kubur baru nak baca Al-Quran. Habis kau dihenyak kau oleh malaikat. Moga Tok sihat selalu, amin. Selalu untuk kami mendapat ilmu agama dan permudahkan urusan Tok. Terima kasih banyak. Tadi ada anak call emergency, jawab sikit. Tak ada apa. Jadi siapa kawan kita di kubur dulu? Dalam kubur siapa kawan kita? Harta kita? Tidak. Motosikal cantik? Tidak. Kereta cantik? Tidak. Ladang kelapa sawit? Tidak. Apa lagi semua? Pelet? Tidak. Kawan kita dalam kubur ialah Al-Quran. Kawan kita dalam kubur ialah puasa. Kawan kita dalam kubur ialah haji, umrah. Kawan kita dalam kubur ialah zakat. Kawan kita dalam kubur ialah sedekah. Itu kawan kita. Sebab tu rukuk Islam 5 perkara. Itulah kawan-kawan kita yang sejati. Kawan yang sejati. Jadi orang yang tak mengamalkan, berarti dia tidak ada kawan dalam kubur. Gelap gulita, sempitnya kubur. Yang ada ialah ular. Ular sawa. Ular besar. Hentam kau. Tak takut ke? Dah lah sempit kubur, gelap gulita, ada ular lagi. Mana kamu lari? Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada perbuatan-perbuatan yang terkutuk. Ya Allah, ringankanlah kami untuk beribadah. Ya Allah, permudahkanlah kami untuk beribadah, untuk mencari sahabat-sahabat di dunia ini yang boleh kita bawa ke akhirat. Ya, yang boleh bawa. Sambung kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Kawan kita ke akhirat ialah Al-Quran. So macam mana nak buat tu? Kau bacalah dia sekarang. Barulah dia ingat. Amin. Kawan kita ada akhirat ialah puasa bulan Ramadan 23 Mac ni. Tapi boleh puasa awal, Isnin Khamis. Kena buat. Besok puasa Isnin. Besok puasa. Rasulullah puasa Isnin Khamis. Itulah kawan kita dalam kubur. Siapa yang tak nak kawan, dia tak puasa. Tak nak puasa, kau gelaplah kau. Itulah mentaati Allah, mentaati Rasul. Mentaati Allah, baca Al-Quran, jadi kawan dalam kubur. Mentaati Rasul, ikut sunah-sunah Rasul. Jadi pekerti yang baik, orang yang baik. Sedekah Rasulullah buat. Puasa Isnin Khamis Rasulullah buat. Suami yang terbaik Rasulullah buat. Itu semua akan membantu kita di dalam barzah, di alam barzah. Jadi benda dah ada dah, tapi tak nak buat. Nak tunggu mati dulu baru nak buat. Kalau dah mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habislah kau, tak perlu dah, tak ada apa, tak ada harapan. Tak ada apa. Sebab itu apabila orang mati, orang mati minta dengan Allah, ya Allah, bagilah aku 1 hari saja, aku nak hidupkan semula. Allah tanya, apa yang kau nak buat? Kalau aku hidupkan semula kau 1 hari, aku nak sedekahkan semua harta aku. Aku tak nak bagi kepada anak-anak aku. Aku nak sedekahkan. Akan menjadi pahala kepadaku di alam barzah. Allah kata, kau sudah terlambat. Sudahlah lambat. No way for you. No way. Sekarang kau terimalah
Terimalah bala yang kau kenakan. Harta banyak tinggal kepada anak bukan untuk sedekah. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Kop-kop. InsyaAllah tu. Selalu ingat nasihat tu. Dan mengamalkannya. Ya, kita banyak risau. Apa nak makan besok? Kena kerja hari ni. Kita ada risau hari dunia. Apa kena belajar bersungguh-sungguh supaya dapat pangkat besar. Itu dunia. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi yang akhirat jangan tinggalkan. Itu kita tak tahu mati bila. Kita tak tahu mati di mana. Kita tak tahu mati bagaimana. Sebab itulah apabila kita tak tahu, kita kena buat sekarang. Mungkin hari ini hari terakhir untuk kita. Allahu Akbar. Ya Allah, jika hari ini hari terakhir untuk kami semua, maka matilah kami dalam husnul khatimah. Dan mati dalam keadaan baik, mati keadaan jurus, mati keadaan tidak ada dosa sedikit pun ya Allah. Mati yang masuk syurga tanpa hisab. Amin. Kami semua di sini ya Allah memohon semua, jika hari ini hari terakhir kepada kami, maka jadikanlah kami insan di alam barzah yang luas, mahsau mata mandang, yang terang, lebih terang daripada matahari kubur kami ya Allah. Jika hari ini hari terakhir kepada kami ya Allah, maka jadikanlah hari ini hari yang penuh barakah. Maafkanlah kami ya Allah, ampunlah dosa kami, dan jadikanlah kami ahli syurga Firdaus, berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Itu yang kita nak. Apa amalan kita? Apa yang kita buat? Kerja kuat dunia boleh, tapi jangan tinggal solat. Kerja kuat dunia boleh, tapi jangan tak baca Quran. Kerja kuat dunia boleh, tapi jangan tak boleh puasa Isnin Khamis. Kerja kuat dunia boleh, tapi jangan sampai tak berzikir. Zikrullah. Allah kata, siapa ingat aku ingat dia. Zikrullah, zikir, ingat kepada Allah. Siapa ingat Allah, aku ingat dia. Itu senang je. Senang je. Jadi kalau kita tak berzikir, kita tak ingat Allah, maka Allah tak ingat kita. Tapi Allah ingat kita. Nak humban kita dan neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga bekal kita untuk ke alam barzah. Wa'atiullah wa'atiur rasul. Taat kepada Allah, iaitu perintahnya. Apakah taat yang paling besar kepada Allah? Sujud. Apa itu sujud? Solat. Banyakkan solat. Bukan solat wajib saja. Kena buat solat-solat sunat. Solat. Sekarang solat apa? Duha. Solat duha. Qabliyah ba'diyah. Solat qabliyah ba'diyah. Solat fajar. Solat taubat. Solat hajar. Macam-macam solat boleh buat. Dan yang paling penting ialah solat tahajud. Pukul 3 pagi bangun solat tahajud, mengadu Allah Subhanahu Wa Taala. Dikala orang lain tidur, kita bangun sujud kepada Allah. Dikala orang lain bersenang lenang siang hari, makan tengah hari, kita berpuasa kerana Allah. Itulah orang yang terbaik ya Allah. Mudah je, tak kena bayar pun. Tak ada, tak kena bayar pun. Rasa manis murni apabila kita tahajud. Rasa manis murni apabila kita solat Isnin Khamis. Buat, tak percaya tak buat. Buat baru percaya. Ya Allah, amin. Itulah apa yang kita kendaki. Dunia ini kita dah nampak akhirat kita. Dalam kubur kita luas mata memandang. Tapi sempit je tu, gali memang sempit. Tapi apabila kita boleh menghafal Al-Quran, surah-surah yang pendek pun tak apa. Surah An-Nas pun tak apa. Wal Asri pun tak apa. Inna Ataina pun tak apa. Qul pun tak apa. Hafalkan. Banyakkan baca. Semoga mereka menjadi teman kita di alam barzah. Rugi orang tak hafal. Kau tak ada teman. Di dunia pun kalau kau tak ada teman, you feel very lonely. Tapi di dalam kubur lagi lonely. Tak ada apa dah. Tak ada apa dalam kubur. Kau seorang je. Tak kena buat, ada ular yang besar di atas dosa-dosa yang kau buat. Na'udzubillah min zalik. Jadi bawa bekal ya. Dunia ini untuk kita buat persiapan bekal. Macam kita nak mendaki gunung, maka kena naik gunung, kena ada kasut memanjat, kena ada backpackers, kena ada makanan. Itu mendaki gunung. Sama juga kita nak ke alam barzah, kena buat persiapan. Ya, kau Tuhan tidak lupa kita yang lupa. Tuhan tidak malas kita yang malas. Benar sekali. Kita lupa Allah. Kita tak ingat Allah. Allah ingat kita. Tapi ingat yang macam mana? Ingat yang belakang ke belakang kan? Belakang. Itulah yang kita harus buat persiapan. Wa'atiullah, amal ma'ruf nahi mungkar. Wa'atiur rasul, amal ma'ruf nahi mungkar juga. Wa'atiul amri, patuh kepada pemimpin, patuh kepada ulama, mengikut apa-apa yang ulama bagi tahu, mengikut apa-apa ustaz bagi tahu, mengikut apa-apa orang tua bagi tahu, mengikut apa-apa ibu bapa yang bagi tahu. Perintah ibu bapa itu perlu diikuti. Itu juga ulil amri namanya. Ibu bapa yang perintah buat macam ni, kena solat dan sebagainya, kena buat. Jangan tak buat. Cantik perbincangan kita hari ini. Itulah Quote of the Day bersama dengan Atuk. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan sahabat. Jangan lupa subscribe YouTube Atuk
Haji Mat Atuk TV. Oh, TV sekarang. Haji Mat Atuk TV. Dan jangan lupa sahabat-sahabat yang belum lagi belum lagi follow Atuk. Tolong follow Atuk. Cucu tak cukup Atuk. Dia kata. Okey. Jadi itulah Atuk harap kalau sesiapa yang nak tengok video-video Atuk yang lepas-lepas, Atuk sudah upload. Atuk sudah upload dalam YouTube. Dalam YouTube. InsyaAllah. InsyaAllah akan duduk jatuh. Duduk tak boleh di atas, tak boleh jatuh. Alah jatuh. tak boleh tengok. Tak boleh. Apa ni? Kita boleh tak boleh tengok. Cannot see. dia curi nak masukkan muka dia. Jadi itulah, siapa yang belum follow Atuk di TikTok. Siapa yang nak tengok dalam Twitter Atuk pun ada. Dalam Twitter semua ustaz-ustaz menyampaikan hukum-hukum hakam. Ustaz Azhar Idrus ramai sampai Twitter Atuk Haji Mat Nasir Twitter. Kemudian dalam YouTube ialah ini Atuk uploadkan mana yang ada TikTok ni, Atuk upload dalam YouTube. Jadi siapa yang free bolehlah tengok. Free je. Siapa yang free boleh tengok free. Itulah kita berkongsi dengan rakan-rakan semua supaya yang baik. Sebab kalau di TikTok ni tak boleh tengok dah lepas ni yang live ni. Tapi Atuk upload di YouTube. Jadi pergilah di sana. Bolehlah masa-masa free tengok, dengar apa semua untuk kita bincangkan. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Terima kasih banyak rakan-rakan daripada Malaysia, daripada Brunei, Singapura, Thailand, rakan-rakan kita daripada seluruh dunia. Seluruh dunia, rakan-rakan Melayu lah terutamanya. Orang lain tak faham, kita kat Jepun tak faham. Jadi rakan-rakan semua, saya ucap terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk. Ya, apa-apa pekerjaan hendaklah berlandaskan Al-Quran, benar dan hadir, insya-Allah selamat dunia ke. Amin. Itulah pusaka yang diberi, yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak meninggalkan pusaka harta walaupun kepada anaknya sendiri sekali. Tidak ada. Yang ditinggalkan ialah Al-Quran dan Sunnah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.